Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Sabia? Alhamdulillah sihat. Amna sihat ke? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur kepada Allah SWT dengan rahmatnya kita semua diberikan kesihatan yang baik, kecerdasan fikiran, sehingga memampukan kita untuk terus lagi bersama dalam program secara maya ni, walaupun di mana kita berada, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk meneruskan program kita pada ini. Kehadiran tetamu kita ataupun guru kita atau khalifah kita pada malam ni, Ustaz Muhammad Ali Raja'i bin Haji Jamaluddin, yang telah berada bersama kita sejak daripada pukul 9.25 nanti tadi, insyaAllah. Jadi tuan-tuan pun boleh lihat Ustaz dah ada. Jadi insyaAllah rasanya kita dapat boleh meneruskan program kita pada malam ni, dan kita doakan semoga program kita akan berjalan dengan baik daripada mula sehingga akhirnya nanti, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi memulakan siri 108 kita pada hari ini, siri yang ke-108 kita pada hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang saya umumkan tadi, hari ini adalah siri yang ke-108 bagi program Generasi Al-Quran Surah Taman Jawaijah. Hari ini adalah malam ke-108 berturut-turut yang setiap hari kita bersama-sama di Google Meet ni untuk mengikuti program. Di mana program ni untuk pengetahuan Ustaz, kita mulakan sejak daripada 13 Ogos yang lepas. Maksudnya dah 3 bulan dah setiap hari kita bersama. Di mana tujuan kita mengadakan program ni adalah untuk kita yang pertama untuk melazimkan diri supaya membaca Al-Quran setiap hari. Di mana kita percaya memang semua orang baca Al-Quran setiap hari. Ada yang baca 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk dan sebagainya. Tetapi melalui program ni apa yang kita buat adalah kita baca Al-Quran bersama dengan guru ataupun khalifah kita. Itu yang kita buat program ni. Jadi kita akan baca 2 muka surat Al-Quran setiap hari bersama guru-guru yang jemputan kita. Setiap hari kita jemput guru yang berbeza daripada seluruh negara. Dan ada juga yang daripada luar negara. Jadi
secara tak langsung ahli jemaah yang menyertai program ini dapat berkenalan dengan ramai guru ataupun ustaz-ustaz ataupun guru ataupun ahli profesional daripada merata tempat, insya-Allah. Jadi secara tak langsung kita dapat kenal, sebab setiap hari kalau kita berhajat untuk cuba dapatkan ustaz-ustaz yang berbeza untuk mengisi program kita pada setiap malam. Jadi kita akan baca Al-Quran ikut kaedah macam mana kita baca Yasin. Selalunya kita buat macam itulah. Macam kita baca Yasin, jadi khalifah akan baca, kita akan dengar dan ikut bersama-sama di rumah masing-masing. Oleh kerana kita menggunakan medium secara maya Google Meet ni, jadi kita hanya mikrofon ustaz seorang saja yang akan terpasang. Jadi kita akan dengar suara ustaz dengan jelas di rumah masing-masing dan kita akan ikut di rumah masing-masing, insya-Allah. Tapi kita tak boleh baca bersama-sama dalam dengan onkan mikrofon, kerana kalau kita pasang 2 mikrofon saja, dia akan berlaku gangguan bunyi bising dan sebagainya. Jadi oleh sebab tu mikrofon ustaz saja yang akan on dan kita akan dengar suara ustaz dengan jelas, insya-Allah, dan kita akan ikut bersama di rumah masing-masing dan baca, insya-Allah. Itu yang pertama. Hajat yang kita yang kedua, supaya setiap malam kita dapat pengisian ilmu. Jadi kita akan dapat ilmu setiap malam apabila tetamu jemputan kita ataupun ustaz kita yang kita panggil ada memberi tazkirah kepada kita setiap malam. Itulah program kita. Jadi setiap malam sebelum kita tidur, program ni kita adakan selepas sejam selepas waktu Isya. Maksud dia setelah selesai semua urusan di masjid, di surau, dah berjemaah di masjid, surau, balik ke rumah dah, rehat, barulah kita mulakan program ni. Jadi maksud dia selepas program ni memang pada waktu ni memang semua dah kembali ke rumah masing-masing, kecuali ada yang tugas-tugas yang tertentu saja. Kebanyakan dah berada dan berehat di rumah masing-masing. Jadi kita boleh gunakan masa yang ruang yang ada ni untuk sebelum kita tidur untuk kita mengikuti program ni. Itulah kita cerita dia. Dan kemudian selepas selesai tazkirah, jadi selepas baca Al-Quran saja, saya mohon kepada Ustaz Muhammad Ali Rajai untuk terus memberikan tazkirah, sambung terus dengan tazkirah, dan selesai tazkirah barulah saya akan jemput kepada ahli jemaah yang ada untuk berinteraksi dengan Ustaz, sama ada nak tanya soalan ke ataupun nak bersembang, nak berkongsi maklumat, nak share maklumat ataupun nak kongsi pengalaman dan sebagainya. Kita alu-alukan. Walau bagaimanapun terhad kepada beberapa orang saja mengikut kesesuaian masa yang ada. Masa mungkin tak membenarkan ramai. Jadi kita akan ada beberapa orang saja yang ikut masa yang ada, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz pun dah ada. Saya harap tuan-tuan pun dah ada Al-Quran bersama. Jadi pada hari ini kita akan sambung membaca surah Yunus, iaitu ayat ke-71 sampai ke-88. Ayat 71 sampai 88, muka surat 217 dan juga muka surat 218. Okey, muka surat 217 dan muka surat 218. Jadi kalau tuan-tuan tak ada di rumah ataupun berada di luar, tak pegang Quran, boleh tengok presentation ada ayat Quran sini, tuan-tuan boleh baca direct daripada skrin tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rasanya kita boleh dah mulakan. Jadi saya rasa saya nak jemput Ustaz Muhammad Ali Rajai bin Haji Jamaluddin untuk meneruskan program kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil, Cikgu Abdul Rahim, cikgu saya lah, Cikgu Ana ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sekali lagi terima kasih Cikgu Rahim dan juga puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi rasa kerdil dipanggil pada hari ini dan nak disclaimer sikit berkaitan dengan gelar ustaz. Sebenarnya background tidaklah sebegitu. Kita ni ustaz di bank saja. Jadi
mohon maaf atas kekurangan dan apa yang saya akan sampaikan lah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan bacakan di muka surat 217 dan 218. Cumanya saya disclaimer sikit lah, maksudnya mohon maaf awal, kesihatan tidak berapa mengizinkan, sesema dan juga batuk, ini nafas pendek lah. Jadi, dan berkaitan Quran ni juga saya bukanlah orang yang mahir tentang Quran ni. Cumanya sekadar memenuhi hajat daripada seorang guru saya yang saya sangat hormati untuk insya-Allah berkongsi bersama lah. Jadi kita sama-sama belajar lah untuk sesi malam ni. Kalau sesi sebelum ni mungkin ustaz mengajar. Pada hari ini sama-sama kita belajar. Saya pun nak belajar daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tuan-tuan dan puan sekalian pun boleh sama-sama kita berkongsi lah. Kalau ada kesilapan dan sebagainya boleh maklum selepas ini insya-Allah. Baik, insya-Allah kita teruskan dengan sambungan surah Yunus ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبور عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم صدق الله العظيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai bacaan kita untuk 2 muka surat ni. Mohon maaf, nafas tak berapa panjang. Dalam ayat yang kita bacakan ini, baik, untuk ibu-ibu ayah sekalian, sekadar perkongsian daripada yang Arif ini berkaitan dengan apa yang kita baca hari ini, antara lain terdapat beberapa poin ataupun perkara penting yang digariskan ataupun yang boleh kita ambil ibrah daripada pembacaan kita pada hari ini, iaitu bermula dengan poin nombor 1 ataupun daripada ayat 71 hingga 73. Antara lain, Allah SWT dia nak berpesan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sedia maklum, ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perjuangan ataupun Quran ini adalah mukjizat Allah Ta'ala dikurniakan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi Quran ni antara lain bukan sekadar mukjizat, tetapi ia antara lain sebagai tempat untuk Nabi kita SAW mengadu dan juga berinteraksi dengan Allah SWT. Dalam keadaan Nabi kita ditimpa musibah dan sebagainya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW bila mana dilantik menjadi Rasul, diminta untuk sampaikan agama Islam ini. Jadi sunnahnya bila Nabi sampaikan agama Islam di muka bumi ini bermula dengan di Mekah, maka tentangan demi tentangan yang dia dapat. Kita bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, seorang insan yang terbaik, manusia yang paling terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun diuji sedemikian rupa. Bagaimana kita terlihat kisah baginda pergi berdakwah di Taif, sehingga kan dilempar, diejek, dibaling batu oleh kanak-kanak sehingga berdarah Nabi kita Muhammad SAW sampai ke kaki. Sehingga malaikat tak sanggup tengok insan yang paling mulia ini
diperlakukan sebegitu rupa, dia offer untuk dia ambil bukit untuk dihempap kepada kaum itu. Tapi nak sebut kat sini bahawa sunnah Nabi insan yang paling hebat itu pun diuji, apatah lagi kita lah yang bernama mungkin Ali Rajai ini, Ahmad, Muhammad, Aminah dan sebagainya. Nak sebut kat situ. Jadi bila Nabi diuji dan sebagainya dalam kerja buat dakwah dia, maka banyaklah motivasi daripada Allah SWT turun. Antara lain dalam surah inilah, surah macam-macam surah lagi yang turunkan untuk meningkatkan motivasi Nabi, untuk bercerita kepada Nabi kita Muhammad SAW bahawa orang sebelum ni pun dah pernah diuji sebegitu rupa. Jadi dalam ayat yang kita bacakan dua muka surat ini 71 dan hingga 73 berkaitan dengan Allah Ta'ala nak sebut cerita tentang Nabi Nuh, bagaimana dia menghadap kaumnya, nak sebut kepada Nabi, wahai Muhammad, bacakanlah kepada mereka kisah penting daripada Nabi Nuh. Dalam kisah ini kita tahu kisah Nabi Nuh ni antara Nabi yang terawal dan juga Nabi yang agak lama berdakwah, 900 tahun lebih berdakwah, tapi anak dia pun tak nak ikut dia. Nak sebut kat situ bahawa numbers, bilangan itu tak dikira, tapi Allah tengok apa kerja buat kita. Kalau hasilnya, Allah tengok hasilnya, kemungkinan Nabi Nuh ni tak dapat lah. Ataupun kisah Nabi dalam surah Yasin tu, 2 orang Nabi diutuskan satu kaum, pengikut dia seorang, 2 Nabi satu seorang pengikut. Itu lagi teruk lah kalau kita ukurkan kejayaan daripada hasil. Tetapi Allah tak pandang itu, Allah pandang apa kerja buat kita. Jadi sebut kat sini antara lain dalam surah ayat 71 hingga 73 berkenaan dengan kisah Nabi Nuh, macam Nabi Nuh menghadapi kaum dia dan Nabi Nuh meminta kepada kaumnya untuk buat keputusan nak ikut ke tidak. Sampai macam tu sekali. Dan Nabi Nuh juga sebut kepada kaumnya, dia ajak ni, nak ajak dakwah, nak ikut sekali ni bukan kerana aku minta nak upah ataupun minta bayaran daripada kaumnya. Contohnya lah, kita ni nak dekat pilihan raya kan, adalah wawi pergi kat rumah dan sebagainya, belanja itu, bayar itu sebagainya, dengan balasan apa? Undilah saya, contoh itu. Tapi kisah Nabi Nuh ni tak ada. Nabi sebut tak, aku tak nak apa-apa, aku buat ni, ajak ni kerana Allah Ta'ala lah yang akan mengajarkan aku. Macam itulah kita antara lain dalam antara lain disebut ni, umat Islam ni man khala ilaha illallah fahuwa da'i. Jadi ayah-ayah ibu-ibu sekalian, sahabat sekalian, tuan-tuan sekalian, tak perlulah masuk da'i musim ketiga ke musim kelima ke nak jadi da'i. Siapa yang ucap la ilaha illallah, dialah da'i, kita lah da'i untuk kita sampaikan agama Allah Ta'ala ini. Kita sambung perjuangan Nabi. Baik. Seterusnya disebutkan lagi antara lain Nabi Nuh sebut kat kaum dia tak minta upah, dia hanya nak upah daripada Allah Subhanahu Taala. Dan kaumnya yang dusta itu, yang mendustakan apa ajaran Nabi Nuh ini, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Taala bersama hanya yang bersama dengan dia saja yang akan selamat dan sebagainya, termasuk anak dia yang naik ke bukit paling tinggi dan tak berjaya selamat juga anak dia, walaupun anak Nabi pun. Betul lah kata lagu Raihan kan, Islam iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Jadi sampai anak Nabi pun tak ikut. Kita siapalah kita kan. Jadi kita nak kena usaha dakwah itu diteruskan. Baik. Poin yang kedua antara lain dalam surah 74 ayat 74 ni disebut tentang ringkasan berkaitan dengan kisah Nabi-Nabi selepas Nabi Nuh. Banyak lagi disebutnya Nabi-Nabi yang diutuskan selama dia sama juga akan mendapat tentangan dan ujian daripada kaumnya sendiri. Dan Allah Ta'ala sebut juga, Allah Ta'ala tapi mereka tak nak beriman, Allah Ta'ala membinasakan mereka. Dan Allah Ta'ala juga dalam tafsir Ibn Katsir akan membinasakan orang yang sekarang ini bersifat macam kaum yang dibinasakan oleh Allah SWT.
Jadi itu antara lain yang kita kena beringat bahawasanya jangan kita baca Quran, kita tengok sejarah yang Allah Ta'ala nukilkan atau Allah Ta'ala ajar kepada kita, bukan untuk cerita kaum tu saja, tapi siapa-siapa yang bersifat seperti kaum itu juga akan diazab oleh Allah SWT. Jadi untuk peringatan kita bersama. Baik. Poin yang ketiga berkaitan dengan dalam ayat 75 hingga akhir, kebanyakannya kisah tentang perjuangan dan juga kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Bagaimana mereka menghadap ataupun mereka berhadapan dengan Fir'aun. Dan dalam kisah itu kita baca, kita pernah dengar kisah-kisah yang paling popular berkenaan macam mana doa yang diajar bila Nabi Musa ni dia tak pandai berdebat, tak pandai bercakap. Jadi antara doa yang kita baca selalu itulah yang disebut Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan Allah Ta'ala kirimkan pembantu iaitu Nabi Harun untuk teman sekali bersama dengan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun. Dan dalam kisah antara banyak ayat-ayat yang disebutkan tadi juga disebutkan bahawa bagaimana apabila Fir'aun nak terima ataupun nak minta bukti untuk tunjukkan bahawa Tuhan kamu ni boleh patut disembah, maka turunlah wahyu, dan bila ditunjukkan maka dia kata sihir pula, ini adalah sihir. Jadi dalam ada nak sebutkan dalam ayat yang ada hadis yang ulas perkara ini dalam ayat 81 disebutkan ayat gangguan sihir. Siapa-siapa yang belajar berkenaan dengan perubatan Islam, dia akan jumpa lah dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Lais, iaitu Ibnu Abi Salim, dia berkata hadisnya telah sampai kepadaku bahawa ayat-ayat tersebut adalah penangkal dari gangguan sihir dengan izin Allah. Ia dibacakan dalam sebuah bejana yang diisi air, kemudiannya disiramkan ke kepala yang terkena sihir. Ayat tersebut dalam surah Yunus ayat 81 yang kita bacakan tadi, dan ayat lainnya ada juga dalam surah-surah yang lain lah, Al-A'raf dan juga ayat-ayat surah-surah yang lain. Baik. Dan kisah yang popular kita tengok, Fir'aun ni nak lawan Nabi Musa, jadi dia panggil ahli-ahli sihir dia yang lain. Dia panggil ahli sihir yang lain, dan ahli sihir dia kat sini tak dispesifikkan, tapi kalau kita baca sejarah ataupun cerita-cerita yang kita pernah dengar sebelum ni, dia orang baling tali, maka menjadi ular-ular kecil, lalu Allah perintahkan Nabi Musa untuk baling tongkat dia menjadi ular yang besar dan menelan ular-ular daripada ahli sihir Fir'aun. Dan dalam keadaan itu ada yang nampak kejadian itu, ada yang beriman ataupun ada yang nak memihak kepada Nabi Musa, tapi ramainya yang tidak. Kenapa? Kerana mereka takut dengan kecaman dan juga dengan ancaman daripada Fir'aun yang sangat kejam ketika itu. Baik. Seterusnya disebutkan lagi antara lain ayat ke-88 berkenaan dengan ada hadis dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan cara mencabutnya begitu sahaja daripada manusia, akan tetapi Allah Ta'ala akan mengambil ilmu itu dengan mencabut nyawa para ulama, sehingga ketika Allah tidak meninggalkan seorang ulama pun, manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang apabila ditanya mereka akan memberikan fatwa tanpa didasarkan ilmu, lalu mereka pun sesat serta menyesatkan. Hadis riwayat Muslim. Baik. Dalam ayat 88 ayat akhir yang kita bacakan tadi, disebut bahawasanya kita pun pernah dengar sebelum ini, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris para nabi, orang yang faham Quran, faham agama inilah. Mereka inilah yang sangat takut dengan agama, dengan ancaman Allah Ta'ala. Mereka ini dekat dengan Allah Ta'ala, mereka ini dah bawa Islam, dan mereka ini adalah pewaris pada Nabi. Sama juga kalau kita singkapkan kisah-kisah perjuangan para sahabat dan sebagainya, dan sehingga sampai ke tanah Melayu, kita belajar tentang perjuangan kemerdekaan kita ni, kebanyakan dipelopori oleh golongan ulama.
dengan Tok Jangguknya, Datuk Pahamannya dan sebagainya, mereka ini faham tentang agama. Ya. Mereka inilah yang mencetuskan semangat untuk menentang penjajah. Maka inilah yang akan membangkitkan semangat untuk menuntut kemerdekaan dan sebagainya lah, antara pencetusnya. Sebab bila faham agama, dia akan faham sekali tentang maqasidnya. Faham juga tentang perlunya menjaga nyawa, menjaga maruah, menjaga negara dan sebagainya. Jadi, sebut kat sini antara lain, bila mana Allah Ta'ala nak angkat ya, ilmu tu dengan cara mencabutnya, bukan ambil hilangkan daripada manusia, tapi mematikan orang yang fakir, orang yang berilmu dan sebagainya. Ya, jadi itu antara lain jis atau intipati yang disebut dekat sini. Cumanya sebagai khulasahnya saya nak sebut dekat sini, ya, tak berapa sihat ni, nak sebut dekat sini antara lain jis yang kita baca kat sini, tak lain tak bukan, ya, setiap apa yang berlaku itu dalam jalan Allah Ta'ala itu akan ada ujiannya. Dan jalan ini bukan jalan yang mudah. Lau kana ardan khariban wa safaran khasidan la taba'uk walakin ba'udan alaihim syuqah. Kalaulah jalan yang kita lalui ini dekat, ya, dan juga mudah, maka kamu akan lihat ramailah orang akan sertai, orang akan suka. Tak perlu kita buat kuliah-kuliah macam ni, ramainya orang nak masuk. Anak muda tak perlulah kemungkinan besar kat stadium tu ramai orang ikut. Tetapi jalan ini jalan yang susah, sukar. Jalan ini hatta nak kita sebut tadi pun, Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling baik, paling indah, paling mulia pun diuji dengan sebegitu rupa. Apatah lagi kita. Walakin ba'udat alaihim syuqqah. Tetapi jalan yang kita lalui ini jalan yang sukar. Nak ajak orang pada Quran, pada Islam, pada ni sukar. Tak ramai akan ikut. Jauh dan susah. Siapa yang berjaya, insya-Allah ta'ala itulah dalam golongan-golongan orang yang mendapat tempat dan juga mendapat rahmat Allah SWT. Jadi saya rasa setakat itu perkongsian sedikit sebanyak yang saya boleh bagi. Dan kalau ada soalan, saya buka. Saya forte bukan bahagian Quran. Forte saya bahagian muamalah lah, perbankan Islam dan sebagainya. Kalau ada soalan sebagainya, bolehlah kita berkongsi, berdiskusi untuk kita berbincang, insyaAllah. Biasa pada Cikgu Rahim. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana kita telah dapat bersama kita tadi. Pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah kita dah dapat mendengar daripada Ustaz sebentar tadi, daripada guru kita, di mana kita dah dapat sama-sama membaca Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Ali Rajai bin Haji Amaluddin, serta kita juga mendengar tazkirah daripada pengajaran ataupun daripada ayat-ayat yang kita baca, iaitu mengambil intipati daripada ayat-ayat yang kita baca sebentar tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kerana walaupun kita tuan-tuan lihat apa Ustaz kita Muhammad Ali Rajai kita memang tak sihat, memang saya pun tahu, saya tengok dekat Facebook, tengok banyak ubat 2-3 hari sebelum ni baru ni dapat pergi jumpa doktor dan mau balik ubat banyak. Saya pun risaulah juga kalau ada program malam ni jadi tak jadi, tapi tadi nampak jadi, alhamdulillah. Ustaz dapat menyertai, tapi nampaknya masih lagi batuk-batuk masih ada lagi. Tak tahu apa Ustaz Muhammad Ali Rajai ni dah kerja ke tak kerja hari ni, hari Sabtu Ahad tak kerja lah kan. Daripada itu saya MC lah, masih MC. Jadi masih lagi MC. Jadi kita dengar suara tersekat-sekat, memang nafas pun apa tu. Cuma untuk pengetahuan memang dah buat apa saringan sendiri dah, memang tak ada lah COVID. Alhamdulillah, kita doakan supaya jangan apa Allah lindungi daripada
daripada wabak yang berkenaan, merupakan yang kita harap mungkin apa demam ataupun batuk biasa yang insyaAllah akan sembuh lah. 2-3 sehari 2 lagi mungkin insyaAllah semua boleh balik seperti biasa. Amin Jadi insyaAllah. kita ucapkan jawatan terima kasih walaupun dalam keadaan yang demikian masih sudi memenuhi apa jemputan kami bersama-sama kami insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya apa yang saya nak ceritakan adalah sebelum kita saya buka kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sembang dengan ustaz kita ni, suka saya memperkenalkan sedikit Ustaz Muhammad Ali Rajai bin Jamaluddin ni. Yang pertama, dia merupakan bekas pelajar SMKA Nibun Tebal, iaitu kumpulan pertama, pelajar pertama yang belajar di SMKA Nibun Tebal, iaitu daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 di SMK Nibun Tebal. Dia ada lagi satu kumpulan lagi yang masuk di tingkatan 4 dan 5 yang lebih senior. Tetapi kumpulan Muhammad Ali Rajai adalah kumpulan yang pertama masuk ke tingkatan 1 sampai tingkatan 5 di SMK Nibun Tebal. Jadi saya rasalah umur sekarang ni 37 ke 36, 36 38 tahun ni 38. Jadi geng Ustaz Don tu 37 tahun ni. Ya, junior setahun. Junior setahun. Ustaz Don tu adalah junior setahun. Jadi selepas belajar di SMKA Nibun Tebal tamat, Ustaz menyambung pelajaran di Metropolitasi, Pusat Metropolitasi, Universiti Islam Antarabangsa dan seterusnya sambung belajar tu di Islam Antarabangsa. Ya. Kemudian keluar kerja bermula daripada di Ion tahun 2007, Ion Rental Malaysia, kemudian menjadi eksekutif officer dekat Bank Muamalat Malaysia Berhad, dan seterusnya pindah pula menjadi assistant manager dekat Bank Islam Malaysia Berhad, dan seterusnya sekarang ni jadi section head of Agrobank. Jadi latar belakang ni maksud dia memang saya rasa bidang pengajian di UIA itu pun saya rasa bidang account dan juga keuangan, dan kemudian dapat bidang bekerja dalam bidang yang diceburi iaitu bidang perbankan. Jadi banyak bank ni. Saya pun tak tahu macam mana. Mungkin boleh cerita. Nampak macam mudah lah boleh pindah-pindah bank ni, wallahualam. Jadi untuk sembang tu, yang pertama kalau tuan-tuan nak bersembang dengan ustaz mengenai bank, perbankan dan sebagainya, perbankan Islam ke tak perbankan Islam ke, memang bawah adalah bidang ustaz. Jadi bukanlah bukanlah ustaz yang mengajar pendidikan Islam di sekolah dan sebagainya, Ustaz Muhammad Ali Rajai ini, tetapi saya rasa memang sesuai untuk kita panggil ustaz pun. Apabila bagi pelajar-pelajar yang belajar di SMK ini Nibun, saya rasa boleh kita panggil ustaz. Iaitu yang pertama, untuk tuan-tuan semasa di sekolah, Ustaz Muhammad Ali Rajai ini adalah Esko asrama, Esko pengawas sekolah, Esko yang terlibat. Jadi bersama-sama dengan rakannya Muhammad Ali Muhammad Kusyari, merupakan pemimpin yang mengendalikan surau di sekolah tersebut. Daripada dulu lagi, daripada awal-awal dulu memang antara Muhammad Kusyari dengan Muhammad Ali Rajai inilah yang mengepalai pelajar-pelajar dalam program-program agama di surau dan sebagainya. Jadi dah lama dah. Dan pada ketika ni pun saya tengok daripada Facebook tu, nampak memang terlibat dengan NGO Islam ni, utamanya dalam kerja-kerja sukarelawan dan sebagainya, insyaAllah. Mungkin itu maklumat yang saya tengok lah daripada Facebook. Jadi mungkin banyak yang
mungkin ada yang tak betul, mungkin ada yang betul, mungkin ada banyak lagi. Jadi sebelum kita buka kepada ahli jemaah untuk bersembang dengan apa Ustaz Muhammad Ali Rajai, saya nak minta untuk apa takruf sikit. Jadi mungkin ada yang tercicir dan sebagainya. Tadi masa sembang tadi kata memang sekarang ni asal memang asal orang Penang, berkahwin dengan orang Banting, Selangor. Itu menetap sekarang ni bekerja di Hulu Langat ke? Agrobank KL, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Jadi dah walaupun sembang lah tadi ada dah tercicir lah maklumat. Jadi dengan tu saya minta apa Muhammad Ali Rajai untuk apa takruf diri sendiri. Silakan. Okay, baik, terima kasih Cikgu Rahim. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslim-muslimat dan rahmat sekalian, penonton. Nama diberi Muhammad Ali Rajai bin Jamaluddin. Kalau siapa yang biasa dengan sejarah revolusi Iran, dia kenal lah. Kalau type dekat YouTube Muhammad Ali Rajai ni keluar Presiden Iran. Tapi saya ni Sunni lah, bukan Syiah. Mungkin ketika itu ayah tengok apa semangat apa revolusi Iran menjatuhkan Shah Iran. Jadi kalau zaman-zaman itu nama-nama seperti Muammar Gaddafi dan sebagainya, tapi Ali Rajai inilah namanya. Kalau zaman sekarang mungkin orang letak nama-nama pejuang-pejuang Islam sekarang inilah. Umur 38 sekarang ni, tahun 83 lahir. Sekarang anak 2 orang, isteri seorang lah. Anak murid Cikgu Rahim ni, Allah, cikgu saya dulu mengajar AdMed. Dan di sekolah dulu insyaAllah lah agak aktif. Jawatan akhir ketua pelajar lah ketika itu, tahun 2000. Selepas tu melanjutkan di matrikulasi UIA dan juga masuk ke UIA bidang perakaunan, tapi sub major minor untuk perbankan Islam lah. Dekat situ belajar juga tentang akad-akad kontrak Islamik, fiqh dan sebagainya lah. Jadi seterusnya bekerja manajemen trainee dulu di Aeon, dulu Jasco namanya, manajemen trainee tak sampai 6 bulan. Lepas tu terus dapat ke Bank Muamalat setahun lebih. Seterusnya 8 tahun di Bank Islam dan baru 4 tahun di Agrobank lah sebagai head bahagian syariah review, ataupun nama Melayunya bahagian pematuhan syariah lah. Maksudnya dekat bank-bank ni bukan senang lah, orang setengah orang dia boleh petikai je, dia kata sama je bank Islam dengan bank konvensional ni, tukar nama je. Jadi sebenarnya tidak, ya, banyak benda yang perlu dibuat, dan adanya bahagian penasihat syariahnya, adanya bahagian sekretariat syariahnya, ada bahagian audit syariah, ada bahagian risiko syariah, dan ada bahagian compliance lah macam saya ni, untuk cek perbankan ni keseluruhannya adakah patuh syariah atau tak. Bukan mudah-mudah kita lepas, sebab bab kewangan ni dia sangat bahaya, takut terjerumus dalam riba dan sebagainya lah. Sebab itu Allah Ta'ala firman dalam Quran, wa ahalallahu al-bay' wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Situlah sekarang ni, sampai sekarang ni lah masih di Agrobank. Cikgu Rahim sebut nampak macam mudah aja, pindah randah sebagainya. Adat saya tak pastilah. Industri lain, tapi industri perbankan ni antara lain dia mudah untuk lompat lah. Macam bola, pasukan bola pergi kelab ni, jadi bola perbankan pun dia macam tu. Cumanya saya ketiga-tiga bank yang saya start ini adalah bank yang full flash Islamic banking. Maksud dia dari tubuh dia fully Islamic, dia tak bercampur macam contohnya Hong Leong, dia ada subsidiary dia Hong Leong Islamic kan. Jadi itu subsidiary. Saya setakat saya masuk join ni semuanya yang full flash lah. Bank Muamalat, bank Islam kedua dekat Malaysia tahun 99. Bank Islam, bank Islam pertama kat Malaysia 83 tahun saya lahir. Dan Agrobank antara bank DFI yang pertama full flash. Maksud dia DFI ni bank yang ditubuhkan untuk tas tertentu daripada kerajaan lah. Namanya dulu Bank Pertanian, sekarang Agrobank. Itulah setakat sekarang ni. Kampung dulu membesar di Padang Menora lah, jarak Padang Menora. Sekarang rumah mak saya dah pindah ke Kedah lah, Gurun Kedah.
Kalau balik kampung, balik ke Kedah lah Gurun. Kahwin dengan orang Kancung Darat lah. Orang Banting. Isteri saya sekarang bekerja di Shell di Cyberjaya. Itulah sikit banyak taruhnya. Kita tak ada apa-apa pun. Silakan mungkin serah mula ataupun Alhamdulillah, tuan-tuan dah dengar. Cuma nak tanya yang kata bank tadi, kalau macam apa Maybank ke bank-bank yang lain tu yang ada yang apa dua apa perbankan, satu perbankan konvensional, satu Islami. Jadi macam mana benda tu tak meragukan ke? Macam bank rakyat pula, macam mana bank kerjasama rakyat, dia adakah fully Islami ataupun dan sebagainya? Okay, terima kasih cikgu. Saya jawab yang mudah lah. Bank rakyat, bank yang full Islamic, bank Islam sepenuhnya lah, tapi dia ditubuhkan atas koperasi. Bank rakyat ni bank koperasi, dia koperasi. Koperasi yang terbesar kat Malaysia ni ialah bank rakyat lah. Jadi dan dia full flash. Dia juga antara kategori bank yang Islamic. Adapun bank-bank bercampur-campur dan ada subsidiary sebagainya, kebanyakannya dia asing lah, dia punya pendapatan dan sebagainya. Dan setiap siapa-siapa bank pun yang nak tawarkan perbankan Islam, nak buat jual produk-produk Islam dan nak gelarkan diri dia ada terlibat dengan perbankan Islam, dia kena ada beberapa entiti lah. Pertama, dia kena ada Majlis Fatwa. Saya namakan Majlis Fatwa, tapi nama bahasa Inggeris dan nama korporat dia ialah Syariah Committee, Jawatankuasa Syariah. Dia umpama Majlis Fatwa lah. Apa-apa produk, apa-apa isu semua kena lalu dia. Dia yang akan menentukan sah tak sah produk itu, boleh dilepaskan atau tak dan sebagainya. Kalau dosa, dia tanggung dululah. Contohnya lah, dia luluskan lah. Diberi kat bank, itu atas dia level board. Lepas tu bawah dia kena ada 4 entiti lah. Syariah Department ataupun sebahagian research di department yang lain, seterusnya bahagian audit macam-macam lah audit, tapi audit syariah. Ketiga compliance dan keempat risiko. 4 entiti dan 1 majlis fatwa. Mana-mana bank semua ada. Hong Leong, hatta nama Hong Leong pun nak buat online Islamik, kena ada entiti tu. Dan bank negara sangat serius dan dia sangat mengawal dari segi urusan dia dan sebagainya. Bukan nak sebutnya perbankan Islam ni tak ada riba, tak ada non compliant, ada juga isu-isu. Contohnya kalau bank Islam, dia nak buat transfer ke bank luar negara, kat contoh negara kita tak kenal lah. Contohnya lah saya bagi Nigeria. Jadi nak transfer daripada bank Islam kat Malaysia ke sana, bank Islam terpaksa buka akaun dekat bank sana. Jadi akaun bank sana tu tak ada Islamik. Jadi interest yang didapati itu bank Islam kena asing lah. Dia tak boleh campur, dia tak boleh declare saya pendapatan, hatta dia tak boleh guna pun. Contohlah duit tak halal yang dia dah dapat tu, dia nak sedekah van jenazah kat Masjid Surau kat Jawi ni. Tak boleh, haram. Kalau dia nak sedekah dia bagi je, dia tak boleh declare. Contoh kat van tu sumbangan daripada duit haram di bank Islam, tak boleh, dia tak boleh buat macam tu. Dia nak serah, dia serah. Kalau zakat boleh, kalau zakat boleh dia bagi sumbangan ikhlas daripada bank ini sekian-sekian, dia boleh declare. Tapi kalau guna duit yang tak patut syariah tu, dia tak boleh declare. Hatta ulama' yang paling keras pun disebut hanya boleh guna untuk tandas dan juga jalan raya je. Tapi duit itu haram kepada bank, tapi halal lah kepada Majlis Agama Islam ke Baitul Mal ke. Macam itulah maksudnya. Nak sebut bahawa perbankan Islam ni walaupun orang kecam dan sebagainya ada je, tapi dia melalui proses sangat ketat, kawal selia yang sangat ketat. Jadi saya nak berkempen kepada tuan-tuan puan sekalian, cek 3 benda ni. Yang pertama, saving kita ni. Ibu-ibu ayah sekalian, cek saving balik account. Kadang-kadang kita tak ambil cakna pun, kita buka account contohnya dekat Maybank. Rupanya dia buka bank konvensional, account saving. Setiap bulan kita dapat riba, interest tu riba lah. Jadi kita cuba cek, kalau contohlah kita tak pasti, tak apa, Allah Ta'ala halalkan, kita tak tahu. Kita cek-cek rupanya, belum Islamik lagi, kita call bank yang ada dua
perbankan ni, saya nak tukar kepada yang Islamik. Sebab itu melibatkan bila riba ni dosa besar, antara 7 dosa besar. Allah dan Rasul ijtihad perang pada orang yang terlibat dengan riba ni. Yang pertama, cek account saving kita. Kalau ada yang tidak Islamik, tukar kepada Islamik. Itu yang pertama. Yang kedua, cek back duit kita, wallet kita, ada tak kad kredit yang bukan perbankan Islam. Kadang-kadang kita jalan kat pasar raya kan, orang tarik tangan kita, cik isi borang dapat hadiah sekian. Kita pun daftar. Rupanya kredit kad konvensional. Dah lah konvensional ni ada riba, dia compounded profit. Kalau kita tak bayar, dia ganda-gandakan macam-macam. Itu yang kedua lah, kredit kad. Mungkin ini yang banyak kita pakai. Dan yang ketiga, paling banyak kita pakai sekarang ni, kenderaan kita. Kereta, motor, sebagainya. Kita naik, setiap tahun kita kena renew road tax. Nak kena renew road tax, kena ada orang sebut insurans. Insurans tu haram lah, terlibat dengan unsur-unsur tak patuh syariah. Jadi kita tukarlah kepada takaful. Kalau ada, cek kereta kita ada, kita tak pernah ambil tahu pun. Tapi kita sebagai umat Islam, tahulah. Kalau kita makanan, kita dapat partikular. Makanan kita partikular. Ada DNA babi dan sebagainya, kita sangat sensitif. Tetapi riba ni, dengan ini lebih lagi teruk daripada BABI tu. Jadi cek balik. Kalau contoh cek, rupanya kita ambil AIA insurance. Tak apa. Matikan, boleh transfer, nak minta kepada yang takaful. Kebanyakan insurans dia ada takaful yang Islamik. Dia tidaklah, bukan tukar nama je, dia betul-betul tukar lah. Tabur tabaruat dia dan sebagainya. Jadi itu 3 yang kita selalu terlibat lah. Yang keempat, yang ni kadang-kadang kita ada, kadang-kadang kita tak ada. Insurans yang orang promote kita tu kan. Dah ambil insurans ke belum? Kita kata, tak nak insurans, nak yang takaful. Itulah kalau boleh. Sebab benda ni benda yang kita berusaha hari-hari. Sebabnya dosanya ataupun kesannya tu sangat-sangat Nabi dan Allah dan Rasul ijtihad perang pada kita. Apa lagi kita nak sebut? Dah macam tu sekali. Jadi pakat-pakat kita beringat dan juga berwaspada. Mungkin wallahu a'lam. Okey tuan-tuan. Jika ada tuan-tuan dan perempuan nak berinteraksi dengan Ustaz, silakan tuan-tuan dan perempuan. Mungkin saya nak jemput tadi Datin Haja Amnah Kasim. Tadi Ustaz sebut isteri orang Banting. Tadi Kat Y tadi ada sembang sikit-sikit lah. Tapi mungkin tak habis. Jadi ada apa-apa nak disembangkan lagi. Haja Amnah silakan. Unmute. Okey, sekejap. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, Ustaz kenal ke Muhammad Fadil Muhammad Yunus? Oh, kenal. Saya punya bira. Itulah. Dia selalu datang kat rumah. Masa bujang dia lepak kat rumah, selalu kawan anak saya dekat UKM. Ya ke Allah. Bira saya. Tanya Sekarang dia bekerja di PM lah. Rumah Telekom ni. Sama umur kan, rasanya 38. Dia 38. muda setahun. 37. Itu aje lah Ustaz. Tanya tu dia. Nanti saya beritahu dia. Kirim salam lah kat dia ya. Haja Salbiah, ada apa-apa nak sembang dengan Ustaz, silakan. Terima kasih Cikgu Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak tanya tentang saham ASB. Ya. Adakah dia masih syubhah ataupun bersih? Kan kita banyak yang orang kata masuk ASB ke SSN kan? Ya. Boleh bagi pencerahan? Terima kasih Ustaz. Baik. Dalam industri perbankan, dia ada parameter untuk mengatakan dia halal dan juga haram lah. Maksud dia kalau dana itu bercampur, saya terang umum dulu. Kalau dana itu bercampur halal tak halal tu tak boleh lebih 5%.
ada arak sikit. Arak tu tak boleh lebih 5% daripada jualan keseluruhan kedai-kedai tu. Itu baru kita kira halal. Maksudnya baru kita kata pendapatan tu boleh parameter peringkat industri berkat Islam lah dan juga security. Jadi macam tu boleh. Tapi kalau contoh arak dekat 7 itu lebih banyak daripada jualan daripada produk yang lain, maka haram lah pendapatan kat 7 itu. Contoh saya bagi analogi 7. Baik, dalam perbankan, dalam ASB dia invest dalam 70% dana dia ke Maybank, bukan Maybank Islamik, Maybank konvensional. Jadi fatwa dulu praktis ustaz-ustaz perbankan Islam ni kata haram lah ASB, sebab 70% dia invest ASB punya duit kita letak kat ASB dia invest, dia letak dekat Maybank Islam, Maybank, bukan Maybank Islamik, Maybank. Jadi konvensional lah, riba haram lah ketika itu. Dan majlis fatwa katakan, majlis fatwa kebangsaan kata halal oleh maslahah ni sebab Bumi Putera, nak protect Bumi Putera punya dana dan sebagainya. Itu dulu. Tapi tetap ada ustaz-ustaz macam Ustaz Zaharuddin, Abdul Rahman, ustaz-ustaz perbankan Islam praktik ni, dia kata tak haram sebab parameter tu tak lepas. Dia tak boleh lebih 5%, tapi ini dah 70%. Tetapi terkini Maybank pun dah kempen untuk setiap dia punya perbankan dia dipanggil Islamic First. Dia dah cuba usahakan untuk perbanyakkan kaunter perbankan Islam. SB pula dia tak duduk saja. Dia pun tubuhkan Jabatan Syariah dekat PNB itulah. Dr. Basri lead dia. Dan selepas itu kebanyakan majlis fatwa negeri-negeri dah menghalalkan, mengharuskanlah dah boleh. Dengan syarat PNB, ASB ni dia kena kurangkan investment pelaburan tak syariah dia tu turun bawah kepada 5%. Dia kena usahalah. Setiap tahun dia kena usaha. Jadi sebagai orang awam, kita peganglah pada fatwa pihak berkuasa. Fatwa Pulau Pinang, fatwa kebangsaan kata harus, maka kita pegang pada itulah harus. Sebab mereka ulama-ulama yang hebat, mereka dah bahas lah. Ini macam tu, macam ni sebagainya, mereka dah bahas dah. Peganglah dekat situ. Maksudnya kita terlepas lah. Fatwa kata halal lah. Jadi kat situ. Jadi antara negeri yang last juga yang isytihar harus ni, Pulau Pinang tak silap saya, dengan Selangor aku tak silap. Kalau tak silap saya lupa, ada 2 negeri. Last kali akhir-akhirnya kata haruslah yang telah dibuat oleh pihak PNB yang uruskan dana ASB tu. Jadi jangan risau. Jadi kita ni sebagai awam-awam, kita peganglah pada fatwa kebangsaan yang mengatakan halal dan sebagainya, sebab mereka yang pakar, mereka yang tentukan perkara itu. Boleh ya? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi bolehlah contohnya ada SB, tak perlu keluarkan ya, berdawah. Haruslah balik fatwa itu. Setakat ni tak ada pun, okey je. Kesedaran tu dah ada. Makin lama makin ramai orang sedar tentang perbankan Islam. Allahu a'lam. Haji Yaakob, ada apa-apa nak berinteraksi dengan Ustaz? Silakan. Okey, terima kasih Tuan Haji Rahim. Yang tanya tu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Satu soalan dengan bank ni. ya boleh. Tentang untuk minjam wang ni, untuk membeli, untuk dalam perniagaan, membeli rumah dan membeli kenderaan. Ya. Yang pihak bank cadangkanlah. Okey. Pada kita yang pertama, sebagai saya jawab terakhir lah. Sebagai umat Islam, kita pergi mana-mana pun kita nak yang Islamik. Kita pergi kedai dealer, dia dah siap dah banker dia, bank yang jadi dia punya apa, panel dia. Kita sebagai orang Islam, sebagai customer, kita ada hak. Pertama, kita minta pembayaran kita kena nak yang Islamik. Yang kedua, insurans dia ataupun kita nak takaful. Kita sebut dekat dia. Dia pun jadi ejen takaful insurans, dia akan bagi dia punya. Saya nak juga yang Islamik.
Kalau dia kata tak ada, ambil lah yang paling kurang. Maksud dia kalau tengok takaf insurans dia ada, ambil lah yang paling pendek 6 bulan. Okey, pertama hak kita kena pilih yang Islamik. Okey. Baik, yang kedua, dalam pemilihan tu kita dari segi rate dan sebagainya jangan risau. Maksud dia kita minta yang Islamik, rate dan sebagainya tu kita boleh compare antara rate-rate yang antara perbankan Islam lah semua keseluruhannya. Walaupun kita nampak komersial nampak lagi murah, tetapi di akhirnya kita tak tahu kita bayar banyak mana, bunga besar mana. Tapi perbankan Islam ni, kalau rumah dan juga kenderaan, kita dah tahu dah selling price ataupun harga dia, jualan dia berapa kita dah tahu dah. Kita akan terkejut, banyaknya perbankan Islam ni, mahalnya. Tetapi kalau kita buat penyelesaian awal, kita akan dapat diskaun, dapat rebate. Konvensional dia tak ada, konvensional dia tak kira lagi di hujungnya. Dia akan darab interest dia, darab. Kita tak bayar dia, darab compound dan sebagainya. Jadi itulah. Saya pun nak bagi panduan lain. Kita pilih yang perbankan Islam, maksudnya nak yang Islami. Asalkan yang kalau melalui bank, yang bank-bank Islam lah. Kalau melalui koperasi ke, melalui lain-lain tu, kita kena hati-hati sikit lah. Kita nak tengok kalau boleh adanya penasihat syariah dia dan sebagainya. Sebabnya koperasi ni tak dikawal selia oleh bank negara. Jadi dikawal selia oleh kementerian yang jaga koperasi. Tapi saya pun dimaklumkan koperasi-koperasi sekarang ni dah diwajibkan untuk convert kepada produk-produk Islam. Itu kot mungkin saya menjawab. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya. Tuan-tuan yang lain ada lagi ke? Tuan-tuan yang nak berinteraksi dengan Ustaz, silakan. Ya, tengok lah. Cikgu ni. Masalah. Ada tuan-tuan? Minta maaf nak tanya lagi sekali. Boleh ke Cikgu? Cikgu Rahim? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Silakan Abang. Ada satu lagi soalan. Ya, boleh. Saya nak tanya tentang Arahnu yang di bank. Macam mana, apa hukum dia kalau kata kita ambil duit dari Arahnu untuk kita pergi umrah ataupun pergi haji daripada Arahnu? Okey, baik. Minta pandangan Ustaz. Terima kasih. Okay. Okey, Arahnu kita letak sekarang ni Arahnu dekat bank-bank ni dia guna kontrak tawarruk. Macam beli kereta, beli rumah sebagainya. Jadi duit itu hak mutlak duit kita. Barang kemas yang kita letak itu sebagai cagaran. Andai kata kita tak dapat bayar balik. Jadi hukumnya haruslah, bolehlah. Kita beli emas dulu zaman-zaman muda dulu, beli emas banyak. Tiba-tiba kita nak buat haji, buat umrah. Tak ada duit cash. Jadi kelebihan ada emas ni, kita boleh cagarkan. Kita dapat financing atau pembiayaan. Duit itu duit kita. Itu sebagai cagaran. Kalau kita tak dapat bayar balik nanti, bank akan jual emas tu. Dan emas yang dijual tu, dia akan tolak kita punya pembiayaan. Kalau ada lebih, dia akan bagi kita balik. Contoh kita, emas kita harga 20k. Kita ambil 10k saja untuk pergi contoh buat umrah. Jadi tiba-tiba kita tak dapat bayar balik. Balik umrah tak dapat bayar balik. Tak ada duit nak bayar. Bank dia akan bagi notis. Lepas notis kita tak tuntut, dia akan jual emas kita tu. Dapat 20k harga semasa lah. Mungkin harga semasa naik lagi 25k. Jadi bank akan tolak yang dia punya sajalah 10k tu. Lagi lebih tu dia akan bagi kita balik. Jadi hukumnya harus guna Arahnu lah. Jangan pajak gadai, pajak haram. Arahnu. Emas tu sebagai cagaran sahaja. Duit yang kita dapat tu atas pembiayaan, kontrak pembiayaan. Itu saja. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya.
tuan-tuan yang lain ada ke? Kalau tak ada apa, saya nak tanya pula Ustaz mengenai apa pelibatan dalam sukarelawan, NGO dan sebagainya. Macam mana kita nak jadi apa sukarelawan yang terbaik misalnya, macam mana? Soalan subjektif ni. Okey, baik. Ya, hidup kita kat dunia ni bukan untuk diri kita sahaja. Macam Cik Ibrahim buat ni, kita kena membantu orang lain. Sebab hadis Nabi sebut, barang siapa yang tak ambil tahu langsung berkenaan dengan umatku, dia bukan dari kalanganku. Na'udzubillah min zalik. Kita takut pada masyarakat nanti, Nabi kita yang paling boleh bagi syafaat, Nabi kita Muhammad lah. Kita pergi kat dia, na'udzubillah. Jadi kita nak bagi kenal, kita dari umat dia, Nabi ni arahkan kita untuk kita ambil tahu berkenaan dengan hal-hal umat Islam. Jadi paling tidak pun kita kena ambil tahulah jiran-jiran kita yang susah dan sebagainya. Bersempena dengan hadis tu lah, saya ambil kesempatan untuk bila di kampus sebagainya, kita terlibat dengan jadi kita terlibat dengan sukarelawan dan sebagainya. Dan cabaran ni memang ada. Kita perlu. Kita sebut dalam surah As-Saff, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah Al-Azim. Allah kata, wahai orang beriman, nakkah aku offer kepada kamu satu perniagaan yang selamatkan kita daripada azab yang pedih. Apa dia? Allah Ta'ala. Kedua, beriman pada Rasul. Ketiga, kita berjihad pada Allah Ta'ala dengan harta kita. Jihad ni nak sebut bukan pergi perang saja. Jihad ni kita buat kebajikan lah, macam-macam kita buat. Itu kita kira jihad. Pertama, Allah Ta'ala sebut dengan harta kita. Yang kedua, dengan jiwa kita. Kalau kita ada harta, kita sumbang lah untuk bantu. Kalau kita nak jadi frontliner, kita tak mampu, kita jadilah penyumbang untuk frontliner itu bergerak. Macam tu sekali lah. Jadi saya inilah kemungkinan atas didikan cikgu-cikgu kat sekolah dulu terlibat dengan persatuan dan sebagainya. Jadi bila kat luar, kat universiti pun terlibat juga. Jadi kat luar pun kita tak boleh duduk diam. Terlibat juga dengan Yayasan Amal, dengan Khidmat Malaysia. Jadi kita pergi semua tempat lah untuk bantu-bantu. Sebab kita pegang pada itulah. Kalau tak ada orang buat, takut hukumnya macam mana jadinya. Jadi kita pegang pada hadis Nabi itu, kita ambil tahu juga hal-hal umat Islam. Jadi itulah yang saya terlibat. Dan antara lain, kalau kita tak buat, siapa nak buat benda tu? Cuma sebut tadi dalam ayat tadi, Allah Ta'ala sebut kita berjuang dengan harta kita dulu dengan jiwa raga. Kemungkinan orang kita nak sumbang diri kita tak termampu dah. Mungkin dengan usia kita, tenaga kita tak banyak, tak kuat. Kita susah nak keluar dan sebagainya. Jadi kita berjihad dengan kewangan kita. Kita bantulah. Bagilah mana-mana sukarelawan NGO yang mana yang dapat bantu. Dan juga yang sah lah. Sekarang ni Masya Allah banyak scammer pula dah. Bahaya juga. Jadi kena ambil tahu juga latar belakangnya. Jadi kita pakat bantu. Sukarelawan ni kadang-kadang tak minta apa pun. Tak ada pun. Elang kita join ni pun tak dapat elang apa pun. Jadi kita bantu. Kita keluarkan diri kita lagi ada. Duit kita lagi, duit minyak kita pergi ke tempat itu. Tenaga kita bantu orang susah dan sebagainya. Itu antara lain yang di samping masa yang sama kita sebarkan dakwah Islam kita. Sebabnya sahabat saya dekat Sarawak disebut dekat Sarawak tu ramai orang non-Muslim, Kristian, dia dakwah agama dia kat situ. Jadi kita sebagai orang Islam malulah kita tak buat. Jadi kita kena buat atas dasar lillahi ta'ala. Dan yang kedua, kita nak sambung perjuangan Nabi itu. Wallahu a'lam. Saya kot. Saya nak jemput Ustaz Haji Ahmad Zamri Samsudin untuk berinteraksi. Ustaz ni daripada Sungai Besar, Sabak Benam. Jadi Ustaz Haji Ahmad Zamri, silakan. Tadi nampak. Silakan Ustaz. Allah. Ada ustaz-ustaz yang hebat ni, malulah saya.
Kita ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang berbahagia Tuan Haji Rahim, sahabat saya Ustaz Ali Rajai, seterusnya tuan-tuan generasi Al-Quran kita bersama ini. Semoga masing-masing kita dirahmati Allah SWT. Tuan Haji Rahim, saya hanya melihat kepada 2 malam yang berturut-turut ni. Semalam Tuan Haji Rozaini, malam ni Tuan Ali Rajai membawa satu tajuk yang sangat besar artinya dalam kehidupan kita. Jadi saya hanya oleh kerana masa perbincangan kita sangat terbatas dalam suasana kita punya pertemuan, suka sangat mencari pendekatan ataupun pandangan kalau dapat digayakan. Kita dapat bertemu satu hari atau satu pagi, kita nak 2 orang ni kita jemput untuk bercakap, memantapkan lagi suasana dan kedudukan. Inilah dia manfaat apabila kita hampiri Al-Quran, banyak perkara penerokaan kehidupan kita semakin mantap dan mantap. Jadi itu sajalah Tuan Haji Rahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dengan izin Allah mungkin apa yang dicadangkan boleh terlaksana nanti insyaAllah. Jadi rasanya untuk setakat ini selesailah kita punya program interaksi kita. Jadi kita pun program kita pun nak berakhir dah. Jadi saya nak umumkan untuk tuan-tuan dan puan sekalian, untuk malam esok tetamu atau ustaz kita yang kita jemput adalah Ustaz Muhammad Roslan bin Rahim. Ustaz Muhammad Roslan bin Rahim akan bersama kita insya-Allah. Jadi sebagai penutup program pada hari ini, saya nak jemput sekali lagi Ustaz Muhammad Ali Rajai membacakan doa untuk kami aminkan bersama insya-Allah, untuk kesejahteraan, kesihatan kita, untuk kejayaan dunia akhirat kita insya-Allah. Ustaz Muhammad Ali Rajai untuk doanya untuk kami aminkan. Silakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الناجحين واجعلنا من الفائزين واجعلنا من المتفوقين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وجهاد في سبيلك اللهم إنا نسألك من الحمد والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من الضيق والرجال اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا ya Allah Tuhan kami ya Allah, kami berdoa padamu ya Allah di malam yang mulia ini, ampunkanlah dosa kami semua ya Allah, ampunkanlah dosa semua pendengar-pendengar hadirin hadirat yang pada malam ini ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kau rahmatilah kami, bantuan kepada kami, kau bantulah kami dan segala urusan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah. Kau berilah hidayah dan petunjuk kepada kami ya Allah, janganlah engkau pinggirkan kami ya Allah walaupun sesaat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kau berkatilah majlis ini ya Allah, agar dapat membantu kami dan juga insan-insan yang lain akan rapat dengan agamamu dan juga rapat dengan kitabmu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah Tuhan kami ya Allah, kami berlindung kepadamu, kami bertawakal kepadamu ya Allah. Engkau selamatkanlah kami semua ya Allah daripada azab yang pedih dan juga ujian yang kami tak dapat kami jagahi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kita dapat menjalankan program kita
daripada awal sampai akhir dengan baik, insya-Allah. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Ali Rajai yang sudi bersama kita pada malam ni. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang terus setia dan juga istiqamah untuk mengikuti program ni. InsyaAllah kita akan teruskan sehingga khatam nanti, insyaAllah siri yang ke-301. Jadi semoga Allah kenankan hajat kita untuk kita terus bersama menjayakan program ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya setakat itu saja program kita pada malam ni. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa Allahumma zakirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa lana hujjatan Ya rabbal alamin. Jumpa lagi malam semua.